untuk sama-sama dalam kuliah pertama di rumah Ustaz Rashdan. Terima kasih pada tuan rumah Ustaz Rashdan, Mazali, Pak Su dan semua yang ada dalam majlis kita pada hari ini. Masalah Sayyidina Muhammad. Moga-moga pengajian kita ni Allah izin untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad untuk berjodoh panjang orang panggil, insya-Allah. Mudah-mudahan masalah Sayyidina Muhammad Allah mudahkan kita semua untuk menjalani kehidupan seharian, berada setiap pagi di majlis ilmu ataupun di taman-taman syurga, insya-Allah. Kitab yang saya gunakan untuk pengajian ni ialah kitab yang saya tak tahu sebenarnya nak tarik kitab apa. Nak keluar rumah tadi tengok kitab ni, tarik terus lah. Jadi kitab ni saya tak pernah baca lagi di mana tempat, iaitu kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun, diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Jadi kalau siapa-siapa lagi pergi Darussalam ke sana ada kitab ni, insya-Allah. Jadi kita ini masalah ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita beli banyak, jadi murah sikit kan. Kita semua akan diurus oleh Ustaz Syahdan, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tengok di sebelum tu kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab dan penterjemah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala-galanya akan bermanfaat untuk kita semua. Iaitu kita ada Fatihah sekali kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, iaitu Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, insya-Allah kita tengok pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni iaitu tajuknya kelebihan orang yang alim. Kelebihan orang yang alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani abidun wa alimun, faqala fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Wa fi riwayatin anhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa malaikatu ahlus samawati innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wa ahlal ardi hatta an-namlata fi hujriha wal hitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khairah, rawahu Tirmidzi. Daripada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, telah disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dua orang laki-laki, abidun wa alimun, iaitu satu orang itu alim dan seorang lagi itu seorang itu abid dan seorang lagi itu alim. Ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi komentar. Nabi kita menjawab, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim dibanding orang yang namanya abid, iaitu ahli ibadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Dalam satu riwayat yang lain, Nabi sebut innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardi wa ahlas samawati wa ahl ardi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan orang yang menghuni 7 lapis langit dan menghuni 7 lapis bumi, sehinggakan seekor semut di dalam sarangnya dan ikan yang berada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khairah, mengucapkan istighfar, pohon keampunan kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kelebihan orang alim. Kalau orang tahu hadis ni, maka setiap orang mencintai anaknya akan jadi orang alim. Tapi oleh kerana orang tak tahu hadis ni dan Tuhan tak buka hati, pakai nak bagi jadi hak lain, nak bagi jadi doktor lah, engineer, apa segala lah. Sebenarnya tidak ada tandingan terhadap kelebihan seseorang itu di atas kealiman dia dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang Allah menghendaki dia mendapat kebaikan. Nabi sebut, siapa-siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala dia menghendaki seseorang itu mendapat kebaikan, Allah bagi dia faqih dalam perkara agama. Maksudnya Allah bagi dia reti dalam perkara yang berkaitan dengan agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alim ataupun alim itu orang yang belajar, ataupun dia orang yang belajar. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikan diri kamu orang alim, ataupun jadikan diri kamu muta'allim, orang yang belajar, ataupun jadikan diri kamu orang yang mendengar. Dalam sebuah hadis yang lain disebut, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadikan diri kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang alim ataupun muta'allim. Muta'allim ni ada pen, ada kertas, ada buku tulis, muta'allim. Itu level kedua. Ataupun kamu jadi mustami'an, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Mustami'an ni orang yang mendengar. Kalau bahasa kita orang Kedah dia panggil tadah telinga. Ngaji mana hari ni? Kami pergi pondok Raja teriak hari ni. Oh, tu pergi hari-hari ke? Tak, sana seminggu sekali orang duk mengajar. Kami pergi tadah telinga aja. Tu makna pergi dengar, bukan ada pen pun. Balik rumah orang tanya, boleh apa hari ni? Ish, boleh apa? Takkan tak boleh apa langsung? Tak ingat lah pula. Tak buat apa, nak ingat apa? Jadi subhanallah, masalah saya pun tak parah. Yang keempat, ataupun jadikan diri kamu muhibban. Muhibban ni pencinta. Dia suka malih ilmu. Ada setengah-setengah orang tu tak main ngaji pun, tapi dia support. Contohnya malam ni, masalah saya ada orang banyak di surau. Dia kata, berapa orang duk mengaji di surau? 50 orang ada. Tak apa, malam ni sebab kenduri. Itu muhibban, pencinta. Ada satu orang tu, dia ni baru ni saya jumpa satu orang. Dia cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni orang biasa sangat dalam kampung. Biasa sangat-sangat. Dia mati hari Jumaat.
Siapa-siapa yang Tuhan bagi mati hari Jumaat, berarti Tuhan bagi dia masuk kubur, tak akan terkena azab kubur. Itu kelebihan mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Saya ayat naik. Ayat habis ya. Ada ayat dia. Ada ayat naik. Jadi bila dia mati pada hari Jumaat, orang pun, khususnya orang yang alim-alim, tanya, dia amal apa? Dia amal apa? Orang tak ada ilmu tak tanya apa, biasa aja. Tapi orang alim tanya, dia amal apa? Rupa-rupanya lepas dia mati baru orang tahu. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia rajin bak kenduri. Hari Jumaat pagi dah kuliah subuh dia bak kenduri, dia mula silmak. Mana itulah rutin dia. Tapi dia bagi tahu dekat bendahari masjid, dia kata, hang jangan habaq aku. Hang habaq hang, tak apa kalau orang tanya. Ada orang macam tu. Akhirnya bendahari masjid ni habaq ya. Ni ada orang bak kenduri hari ni. Dan tak pernah habaq pun sampai bak kenduri. Siapa? Adalah. Dia ni kata, masalah Sayyidina Muhammad, kalau orang tanya, hang habaq hang, tak apa. Hang jangan habaq aku ya. Satu, Ramadan, bulan puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu orang buat bubuk lambuk tu, kanji tu, setiap petang pergi beli daging lah, pergi beli kulang lah, masalah sayyidina Muhammad. Dan tak pernah orang tahu siapa dia buat kenduri. Yang orang tahu ada bubuk kanji orang buat masalah sayyidina Muhammad, tu yang orang tahu. Tu amalan dia. Maknanya masalah sayyidina Muhammad tak ada siapa pun tahu amal kebajikan yang dia buat. Dia merahsiakan. Allahu Akbar. Tu Tuhan bagi mati pada hari Jumaat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang biasa. Bukan dia alim, bukan dia tok guru, tapi dia pecinta malih ilmu. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu panggil muhibban. Jadilah orang alim, jadilah orang belajar, jadilah orang yang mendengar, jadilah orang yang mencintai. Jangan jadi hak kelima ya. Alim pun nak, belajar pun nak, tak ada telinga pun nak, pencinta pun tak dikira dia ya. Nabi kata fatahlik, kamu ketika itu kamu akan binasa, berarti kamu akan masuk neraka. Dia dengan ilmu ni, hak ni bagi masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik, masuk neraka. Dipandukan satu hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata mana-mana orang yang menjalani mana-mana jalan, saya main ikut ni, pasu main ikut mana pasu? Pasu main ikut ni. Ikut tu ada orang main tak? Ada tak main ikut tu? Ada juga. Mana-mana jalan kita main, kita menjalani mana-mana jalan, tujuannya nak menuntut ilmu pengetahuan. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastilah Allah akan mudahkan dia untuk masuk syurga. Mana main mengaji ni tiket masuk syurga. Tu sebab tu malih ilmu ni dia panggil dengan taman syurga. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Bila kamu lalu di sebuah taman dari taman-taman syurga, petiklah buahnya, kata Rasulullah. Para sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman syurga itu wahai Rasulullah? Nabi kata, hilaquz zikri, halaqah zikrullah. Malih ilmu ni termasuk halaqah zikrullah. Sebab tu jangan siapa duk pegang tasbih, tak ada pahala. Bila mengaji ni pegang pen, pegang kertas, pegang buku nak tulis. Jangan duk pegang tasbih, tak ada pahala. Baik, pasal malih ilmu sudah dikira halaqah zikir. Daripada awal tadi saya mula, tak lagi saya habis lagi tadi, berapa kalau siapa yang kira, berapa ratus kali saya sebut Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi bila mana sebut nama Allah, kita akan dengar nama Allah, kita akan teringat pada Allah. Sebab itu bila mana hasil dah malih itu malih zikir, tak perlu berzikir lagi. Orang kata tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah hasil. Ada Sayyidina Muhammad contohnya di rumah ni, Musa Al-Syiddah ni. Ada Sayyidina Muhammad. Kita kata, saya nak buat rumah Ustaz Al-Syiddah ni. Nak buat rumah apa? Rumah dah. Melainkan kena bangun rumah ni baru boleh buat rumah baru. Rumah benar dah ada. Nak ada apa lagi? Jadi dah nama mari zikir. Nak zikir apa lagi? Zikir dah ni. Jadi kerana maknanya bila mana kita duduk balik zikir, kita ambillah buahnya. Ambil sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan dalam balik zikrullah. Allah. Sebab itu kita mengaji ni, tengah-tengah duduk mengaji ni, tengah duduk ustaz duduk mengajak, terus duduk mengajak ni, masalah kita tanya kawan, tak boleh. Kadang-kadang orang ni duduk alim, kadang-kadang tiba-tiba orang gelak. Lepas tu tanya, gelak apa? Tanya gelak apa tu masalah sebab. Jadi bila gelak apa tu, jadi tok guru duduk mengajak tu. Jadi kawan hak tepi dia tu akan terganggu. Hukumnya haram, tak boleh. Sebab tu soalan ni nak tanya belakang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak faham, jangan tanya kawan. Diam je. Tak pergi belakang baru tanya kawan ataupun tanya tok guru. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang sebut dekat Nabi tentang dua orang, satu abid, satu alim. Bila Nabi dengar tu, Nabi kata kelebihan orang alim di atas orang abid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibanding kelebihan orang alim di atas orang abid. Abid di sini ada bracket. Abid tanpa ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau abid berilmu, hak tu tinggi. Sebab itu orang alim sembahyang dengan kita sembahyang tak sama pahala dia. Hari ni ambil berkat tok guru, nak main tepi tok guru. Kita pun main tepi tok guru. 2 rakaat subuh ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok tok guru sembahyang sunat duha, pergi berdempit sekali. Sembahyang duha juga, dia dua kita dua. Baca surah pun sama, semua sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi segi pahala tak sama. Segi bilangan rakaat sama. Barangkali kita tu lebih panjang lagi daripada tok guru kita sembahyang. Tok guru sembahyang 5 minit, kita main sampai 10 minit contohnya. Tak sama. Pasal apa? Sebab dia berilmu. Kita tak apa ada ilmu. Pasal apa lebih dia? Sebab dia ulama. Ulama ni, Nabi kata al-ulama warathatul anbiya. Ulama ialah pewaris nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Sama. Ulama dengan, jangan katakan ulama. Jangan. Ulama tak boleh petikai sikit pun, sekalipun dia lebih muda daripada kita. Kita kata korang hajar ke, kita kata tak boleh. Kalau dia berilmu, dia hafal Quran, dia hafal, tak boleh, mulut kita tak boleh. Haram. No, kadang kita kata tapi dia budak. Budak pun berilmu. Ada ilmu. Soalan Sayyidina Muhammad. Apa bahayanya? Hati kita akan keras. Kita petikai tok guru, kita hina tok guru, kita pelekeh tok guru, orang duk mengajak ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak boleh sama sekali. Ada orang kata, ustaz, makam Nabi ke dia apa? Makam Nabi maksum. Takkan dia maksum kot? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, betul. Dia tak maksum, tapi mereka mahfuz. Mereka Allah pelihara. Mereka Allah pelihara. Ya subhanallah, masalah saya kadang-kadang ni dia tak perhati tu. Dia perhati, dia perkira dia ikut dia. Tak boleh, ulama tak boleh. Sebab tu kata Abdullah ibnu Mubarak, wa'lamu anna luhumal ulama'i masmumah. Jaga, Nabi kata ulama. Apa kena tahu, wa'lamu anna luhumal ulama'i masmumah. Bahwasanya masalah Sayyidina Muhammad,
daging para ulama itu beracun. Hampa cubalah kata kat ulama, nanti hampa sakit. Apa kesan dia? Kesan dia hati akan keras, akan tolak kebenaran. Tu yang dipanggil bodoh berkelih dengan tok guru. Tak boleh berkelih dengan ulama. Kita kena mengenok, kita kena kalah. Macam dengan mak tak boleh kelih. Apa berkelih dengan mak teruk sangat ni. Cerita buruk mak kat orang berkelih dengan mak. Bodoh berkelih dengan mak. Tak boleh, haram. Kalahlah dengan mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Konhor kena ra'i setinggi-tingginya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi jaga mulut kita, jangan panjangkan menghina para alim ulama. Apa segala pun tutup. Boh ni boh apa? Boh plaster. Jangan duk kata. Kita tak erti, serah kat mereka. Mana kita tahu? Mereka ada ilmu. Ulama ni dia tak akan berhukum dengan tanpa ilmu lah. Dia mesti pandu ilmu dia. Boleh tak boleh? Allahumma salli ala sayyidina. Itu Nabi Jamil. Nabi sebut, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan berpakat ulama umatku di atas kebatilan. Tak akan berlaku sama sekali umat Muhammad. Ulama'nya akan berpakat di atas kebatilan. Kalau mereka pakat, mereka akan tanya, mereka akan bincang. Hukum dia boleh tak boleh? Tentang ilmu pengetahuan menjadi suluhan. Ulama' ni, kalau hak nak kelakar sikit, hak tu ulama' sorang-sorang. Mungkin ada kepentingan. Tapi kalau ulama' ni dia berimpun, dia tak akan berimpun di atas kebatilan. Ni jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka satu orang cerita bab dua orang Rasulullah. Dia tu ibadat banyak Rasulullah. Oh, banyak semua ibadat dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan bagi respon pada setiap yang dicakap oleh para sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang ni, para sahabat sebut dia berjuang fi sabilillah. Ya Rasulullah, hebat sungguh dia berjuang fi sabilillah. Hebat sungguh. Orang cakap kat Nabi ni. Salah sinamat. Nabi kata tak hebat. Rasulullah hebat Rasulullah. Nabi kata tak hebat. Jadi orang mau pegang. Pasal apa Nabi uleh macam tu? Akhir bila satu perang, dia kena tikam Salah Sayyidina Muhammad. Orang rawat di bilik di kemah bilik rawatan Salah Sayyidina Muhammad. Dia tak tahan dia sakit. Akhirnya Salah Sayyidina Muhammad luka dia tu, dia ambil pisau rap lagi. Dia bunuh diri. Nabi tahu rupanya tak boleh bohong Rasulullah. Nampak zahirnya macam fisabilillah, tengok mati, bunuh diri. Auzubillah min zalik. Cerita dia ni, kawan ni masalah Sayyidina Muhammad, dia mahabbat Rasulullah. Rasulullah dia tu ibadat hebat semua. Hak ni pula, betul nak orang tu pula, dia ni Rasulullah ilmu, masya-Allah Rasulullah. Nabi kata, nak abang. Kelebihan orang alim dibanding abid dalam braket, iaitu tanpa ilmu, seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kamu. Siapa yang paling rendah di kalangan kamu? Iaitu laki-laki yang paling akhir masuk syurga, namanya Juhainah. Di masa ini ada Juhainah. Saat ini pernah beli tak susu Juhainah? Waktu kita beli terlupa kata tu penghuni neraka yang paling akhir masuk syurga. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Juhainah ni orang lelaki yang paling akhir masuk syurga. Tu paling rendah sekali tu, Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maknanya sungguh berbeza di antara orang alim dan orang abid. Kalau kita buat ibadat kena ada ilmu. Jangan buat ibadat ikut kita. Ibadat kena buat ikut panduan daripada Allah dan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kalaulah ibu-ibu ayah tahu kelebihan alim, macam mana pun kami nak bagi anak kami jadi orang alim. Tapi oleh kerana mak ayah ni otak ni telah penuh dengan keduniaan masalah Sayyidina Muhammad, nak bagi jadi alim. Dia ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau anak ni kaya raya sekalipun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh bagi segala-galanya pada mak ayah dia,
Kalau dia tak ada ilmu, dia berhenti, dia akan lebih mengecewakan daripada memberi manfaat dan kebaikan. Mak ayah dia berasa hati, ya anak ni kaya, salah Sayyidina Muhammad. Mak ni duk macam tu rumah dia. Tengok rumah anak ni, kita kata mahligai lah kot, no? Salah Sayyidina Muhammad. Tengok rumah mak dia, ya Allah, tak padan rumah mak dengan rumah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak padan kadang-kadang. Dia kadang-kadang orang lelaki ni, dia bukan tak mau buat, tapi bini tu kadang-kadang, bini tu duk racun. Salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya rugilah. Bila mak mati baru tengok nak buat baik ke mak. Waktu hidup tak mau buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu orang lelaki jaga. Dan hadis Nabi sebut, kalau kamu beli satu barang, kalau membeli ke isteri kamu, beli sama kat mak kamu. Jangan kita beli barang, kita tinggal mak kita. Allahumma salli ala Sayyidina. Pergi mana? Pergi Tokyo, pergi mana-mana lu beli. Apa ni? Beli kat bini ya. Macam mana kalau mak tahu? Kalau mak tahu, mak berasa dia panggil derhaka. Salah Sayyidina, derhaka kat mak. Kadang-kadang salah Sayyidina, mak nak ajak pergi. Jom Ustaz, cik, kita pergi pekan Rabu Ustaz. Allah mak, kerja banyak lah mak. Mak rasa apa? Derhaka terus. Dia ni bila mak ayah kita suruh ni, ya selalu lah, ya mak. Ya mak ni kita ada benda kerja kita. Nombor 2, kerja mak dulu. Usaha dulu. Ada satu orang hamba Allah saya kenal. Dia orang berduit. Orang berduit. Orang berduit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada syarikat besar. Ni nak mesyuarat, nak meeting ni. Mak telefon. Yang duduk tang mana? Orang tua. Ni duduk jabat mak ni. Balik rumah Ustaz, mak jumpa ha? Tinggal. Kita tangguh syuarat lah. Saya nak balik jumpa mak. Macam tu. Soalan, saya minta maaf. Kita kena tunda lah. Mak panggil. Macam tu. Saya kalau saya mengajar, soalan Sayyidina Muhammad, kadang-kadang terbawa masuk handphone. Kadang-kadang bukan nak jawab orang telefon tu. Kadang-kadang tu ada maklumat dalam handset tu, kita nak ambil sikit. Mak telefon kan, assalamualaikum lalu minta maaf. Ada sekali tu masalah Sayyidina Muhammad ni, cerita ni pada anak-anak nak suruh tiru, nak suruh ikut kongsi. Satu masa saya bayang tasbih. Waktu macam ni, bayang tasbih ni, spin tasbih 20 minit. Paling kurang 20 minit. Ataupun kadang pi tengah jam. Dia ni tengah-tengah duduk semayang, tahiyat akhir lah tu basuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mak panggil, Asri. Berebut waktu tu. Aku nak terus mayang ke, aku nak panggil je mak. Unjuk ilmu menyelamatkan saya. Salah. Semayang dah tengah jam dah basuh. Bukan dah mudah main tasbih ni. Salah. Mak panggil, ya mak. Habis lah. Maknanya semayang sunat macam tu. Semayang fardu tak boleh lah. Panggilan mak tu, dia panggil on the spot, balik. Bismillah tawakal tu lah. Aku tak tahu kerja lain, aku tak tahu, aku dengar mak aku. Baliklah minggu ni, Jumaat ni mak bak kenuri. Allah mak, anak nak tuition, besar lagi anak kita daripada mak kita. Sebenarnya susah nak buat sebab memang dia tak mau buat. Susah bagi alasan apa lah, memang hang tak mau pada awal lagi, Tuhan bagi hang susah nak ikut mak. Kita pun di antara juga, tuition anak ni penting juga, mak panggil penting juga. Salah Sayyidina Muhammad, dia pun nak payah. Kalau tak masuk tuition ni, macam mana nak siapa nak ulang balik ke dia? Betul. Tapi Tuhan bagi susah nak patuh hak mak sebab daripada awal lagi hang susah dengan mak. Kalau Tuhan nak bagi mudah, masalah Sayyidina Muhammad, mak panggil tu time tak ada tuition anak lah. Begitulah contohnya. Pada satu masa, waktu tu orang duk pindahkan kubur berih. Waktu nak buat panggang berih tu, pisik tu, orang pindahkan kubur. Hari ni kita tengok
Kita pergi tengok masalah Sayyidina Empangan Berih tu, subhanallah, dah tasdik besar. Sekali tu kemarau tu, timbul habis rumah-rumah, tapak-tapak rumah masalah Sayyidina Muhammad, timbul balik. Pasal berapa buah kubur tu pindah mai ke Berjaya. Di antara yang pindah kubur tu, satu kubur budak. Daripada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara kubur-kubur tu banyak dah reput dah. Ambil tulang temulang tu pindah je lah. Tapi satu kubur tu, kubur budak tak reput. Sampailah siapa budak ni? Orang dapat cari abang dia. Abang dia kata adik dia dulu waktu mana dia budak dulu, masalah Sayyidina Muhammad. Waktu budak lah. Budak. Dulu ni, kata abang dia, masalah Sayyidina Muhammad, bila mak panggil waktu bila pun, tak pernah nanti saat. Kalau kita ni, Halim. Buat tak dengar, mula-mula. Tu anak kita tu, buat tak dengar ya. Halim dengar, mak panggil hujung-hujung, dengar. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu, subhanallah, masalah, ya. Lepas pada dengar baru ya. Dia atas mana ni? Mai tak? Sak mak. Ni pergi mai. Pergi kedai. Wish mak ni. Orang lu bekerja ni. Budak tu tak ada. Panggil waktu bila pun, ya mak, pergi terus. Pergi kedai, ya mak. Tuhan abang kat kita, anak ni dia patuh kat mak dia, masalah Sayyidina Ahmad, dia tak reput. Ni peristiwa berlaku di Kedah lah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Ahmad, peristiwa ni berlaku pada ketika Tok Salih ada lagi. Allahu Akbar. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak kita tu wali kita. Mak kita wali kita. Apa segala. Kemarin saya jumpa satu orang. Yalah, kita semua mak kan. Mak kita, ayah ni. Bila anak kita ada masalah, doa setiap masa, detik dan ketika. Buat mai hajat hari-hari doa. Doa kita mustajab. Tak usah cari orang lain lah. Nak pergi cari siapa-siapa, nak pergi cari tok guru mana. Sebelum cari tok guru, kita sendiri doa kat mak, kat anak kita. Kita pegang doa mustajab. InsyaAllah qabul. Cuma kadang-kadang mak tu tak percaya. Takkan aku pegang doa mustajab kot. Mak ayah tak ni apa. Macam mana kita boleh tak percaya pula? Kita doa mustajab. Anak kita buat lebih kurang kat kita, so on the spot, jadilah tu juga. Allah tu juga banyak cash. Kalau dia soleh, Allah balas juga. Dia soleh, kesolehan itu. Ketika tu juga Allah balas. Baik. Di subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya hidup ni, bila mana kita hidup, kita perlu doa kan anak-anak. Bila mana kita mati, kita perlu pula doa anak-anak kita. Betul tak? Hidup ni anak-anak perlu doa kita. Bila kita masuk kubur esok, kita perlu pula doa anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak tak ada asas agama, lepas itu nak menghantar sekolah mana pun, kena mengaji agama dulu. Nak beri dia doktor ke engineer, bagi mengaji agama dulu. Pergi hantar sekolah agama dulu. Bila dia ambil SPM, pergi jadi apa pun kan. Nak dia apa pun, asas agama tu kena ada. Jangan pergi tempat-lempak anak agama buta, tak reti agama. Esok kita kecewa. Untunglah orang-orang yang anak-anaknya ialah orang-orang alim. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi Nabi sebut hadis ni, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa ahlas samawati, Allahumma salli ala sayyidina, dan penduduk langit, iaitu penduduk 7 lapis langit, wa ahlul ardi, dan penduduk 7 lapis bumi, hatta namlata, sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semut dalam lubang dia tu, fi hujriya, semut yang duduk dalam lubang semut. Berapa ekor semut dalam lubang ni? Cuba abang kan?
Semut di Taman Rakyat ni jika pasu satu alam. Semut satu alam ni. Allahu akbar. Wal hitana. Hitan ni mana? Ikan. Fil bahri, berapa ekor ikan dalam laut? Berapa spesies ikan dalam laut? Berapa jenis ikan dalam laut? Allahu akbar. La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Yusallu ni berselawat. Berselawat maknanya memohon ampun. Ya Allah, ampunkan dosa Rusdan, ampunkan dosa Naim. Contohnya masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya subhanallah, berapa doa kita dapat tu? Berapa doa kita peroleh ampun dosa? Kesimpulannya orang alim ialah orang yang tak ada dosa. Sebab dosa mereka dipohon ampun oleh semua makhluk. Binatang-binatang, hatta semut dalam lubang, masalah senama. Bila duk tengok apa dokumentari kan, dalam laut ni tengok tu dia ngunyut ikan. Ya Allah, subhanallah, betul lah orang yang dia alim. Subhanallah, sebab tu orang-orang alim mati cantik. Orang alim mati berseri. Orang alim mati nur. Saya tengok itulah rupa masalah saya, orang-orang yang ada ilmu. Guru saya banyak masalah Sayyidina Muhammad. Mati ni kuning jadi dia. Kuning ni ialah cahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka itulah kelebihan orang alim. Terlepas dah ustaz, anak habis dah, cucu lagi kan, lah ni macam mana pun puasa lah, orang kata orang dah puasa, usaha lah macam mana pun bagi ada seorang alim dalam keluarga kita dan keturunan kita. Hantar fi tahfiz, hantar sekolah agama, masalah selamat. Dan tu bukan hantar saja, hantar iring dengan doa. Agak-agak rasa macam mana kalau yang menyembahyangkan kita esok anak kita dibanding orang lain. Mak kita sendiri ni masalah yang menyembahyangkan kita anak kita sendiri. Allahu akbar. Itulah yang saya faham daripada ayah saya. Ayah saya hantar mengaji di sekolah agama soal Sayyidina Muhammad. Waktu mana arus ketika tu orang tak hantar ke sekolah agama. Ketika tu kalau tak sekolah agama orang kata nak kerja apa? Soalan, nak kerja apa esok? Kita pun di sekolah agama rasa malu lah, rasa lekeh. Di sekolah agama. Tapi subhanallah, ilmu dia passion dia dhullan taliban izzan matluban. Dia passion ilmu. Waktu kita menuntut kita rasa hina. Tapi bila mana kita dituntut kita rasa mulia. Taliban berarti kita menuntut, matluban dituntut. Waktu mana kita dah ada ilmu, orang belajar daripada kita rasa mulia. Itu passion ilmu. Bila untuk ilmu rasa lekeh duduk di pondok. Orang panggil pun Tok Lebay. Tok Lebay kampung orang panggil Tok Lebay. Baliklah Tok Lebay kita. Amboi lah lekeh orang panggil Tok Lebay. Tapi bila mana dia mengajak esok, sebab dia mulia. Itu passion ilmu. Waktu belajar kena jadi hina. Belajar tak boleh terasa mulia. Tapi bila mana kita subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, orang dah boleh menumpang kita. Kita tu kita rasa mulia. Mulia kita bukan mulia kita, mulia kata Allah yang muliakan kita. Sebab walillahil izzatu jami'a. Bagi Allah lah mulia semuanya. Tak ada mulia daripada kita, mulia kita mulia daripada Allah. Allah yang muliakan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Wal haitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi semua orang-orang alim, subhanallah, Allah SWT perintahkan penduduk langit. Malaikat ni berapa orang? Malaikat berapa orang? Hak kita tahu 10, hak tu wajib. Tak terkira malaikat. Malaikat ni macam-macam ciptaan. Ada yang habis dari syurga tu, dia mandi-mandi di kolam-kolam syurga, dia naik-naik, dia kelepek tu. Kelepek ayak tu jadi malaikat. Ada. Ayak hak kita pun tak tahu berapa titik dah. Ni ayak mandi syurga. Ni perlu mandi di syurga tu. Dia tunggu kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Mandi di kelepek ayak
kelepiak tu jadi malaikat. Ada dibuat daripada nur, macam-macam jenis. Jadi malaikat ni pula ramai tak terbilang, tercipta. Di Baitul Ma'mur saja sehari masuk, sekali masuk 70,000 orang. Dan keluar tak keluar, masuk tak keluar lah. Masuk pula 70,000 pula. Masuk pula 70,000 pula. Daripada dulu sampai lah, berapa zillion, trilion tu, semua tu mendoakan pada orang alim. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga insya-Allah lahir pada zuriat kita, zuriat orang-orang alim. Insya-Allah. Anak cucu yang selalu mendoakan kebaikan pada kita. Insya-Allah. Dan kita harap anak-anak kita tak lupa kat kita bila mana kita masuk kubur esok. Kalau dia tak tok guru, kalau tak ada alim, dia lupa. Dia tunggu apa ni faraid sekali dia. Lepas tu dapat tu lupa kita. Tapi ada anak-anak dia teringat. Dia kata malam Jumaat nak buat nuri untuk mak ayah. Nak buat tahlil sikit. Teringat kat depa. Anak ada ilmu dah teringat. Tak ada ilmu tak teringat. Hari ada anak-anak dia minta doa. Lah nak mati mak aku. Lah nak mati ayah aku. Nak dapat tu? Apa ni peruntukan pusaka Saudara Sayyidina Muhammad? Tengok benang banyak tu, kebun banyak tu. Saudara Sayyidina Muhammad. Dia doa hari-hari. Lepas tu kita masuk kubur lagi tak ingat kita. Tapi orang alim teringat. Saya lepas saya mengajar, hati saya niat, Allah Tuhanku, kalau ada pahala aku mengajar ni Tuhan, kau tolong sampai pada mak ayah aku. Tolong sampaikan pahala ni pada mak dan ayah aku. Jadi maknanya kalau saya mengajar ni 1000 orang mengaji contohnya, semua untuk mak ayah saya. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi mengajar ni Ustaz Naim, mengajar ni Ustaz Rashdan, niat untuk mak ayah kita. Jadi masya-Allah masalah Sayyidina Muhammad untuk dia dapat manfaat dengan sebab kita. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni ada tajaan pagi ni, iaitu nama apa ni? Juwita Ghazali Sakinah, Datuk Dr. Juwita Ghazali Sakinah binti Abu Bakar Nur Liza Ismail. Moga-moga Allah SWT Masalah Sayyidina Muhammad memberi kelimpahan nikmat yang berkekalan pada penaja kita insya-Allah. Dapat hidayat dan taufik sampai ke sudah. Wassallallahu Sayyidina dimatikan dalam iman, diberi semangat untuk terus membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat darjat dan diberi kemudahan untuk menjadi orang baik di dunia ni, untuk memudahkan dia masuk syurga di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khal fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.